Alhamdulillah, kita akan bercakap tentang satu topik yang telah pun kita war-warkan sejak semalam, iaitu zakat lambat. Sebagai Muslim, kehidupan kita ini pasti ada panduan, ada syariat yang ditentukan oleh Islam. Termasuklah hubungan manusia sesama manusia dan lebih-lebih lagi hubungan manusia dengan penciptanya, yakni Allah. Jadi dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah mengatur bagaimana kita bermuamalah sesama kita di antara manusia dengan manusia bagi memastikan segala yang berlaku dalam kehidupan kita ini dapat dinikmati secara bersama. Maka dengan sebab itu dalam Islam ada rukun Islam, iaitulah zakat, kefarduan zakat. Jadi dengan sebab itu bersama dengan saya di studio pada ketika ini ialah yang berusaha Tuan Haji Roslan bin Said, Ketua Pengarah Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Malaysia. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi menjadi tetamu Tanya Jakim. Pada petang ini Ustaz, kita akan bercakap tentang zakat ini. Sebab sekarang ni isu ramai yang mempertikaikan. Zakat mana zakat? Zakat mana? Agensi yang mengurus zakat mana? Orang susah sana, orang susah sini. Zakat belum sampai-sampai lagi kan. Jadi nak minta zakat cepat. Tapi bila time nak agih susah. Jadi ini yang kita cuba nak rungkaikan persoalan bersama dengan Tuan Haji Roslan pada petang ini. Jadi kepada anda yang ingin turut bersama dengan saya untuk mengemukakan pandangan, bolehlah sama-sama kita layari Facebook Jakim, Jauhar dan juga Yayasan Wakaf Malaysia ni. Telah pun ada dalam talian kita sekarang ini. Jadi minta bantuan untuk sama-sama kita klik butang share. Klik butang share, kongsikan link kita ini, siaran kita ini bersama dengan rakan-rakan kita yang lain agar penjelasan yang bakal dikemukakan ini dapat dimanfaatkan lebih ramai. Maksudnya kalau tuan-tuan bantu kita klik butang itu nanti, kita insya-Allah akan membantu usaha Jakim untuk memberi penjelasan dengan seluas mungkin. Baik, berbalik kepada persoalan kita ni, betul tak Ustaz? Agihan zakat ni lambat, banyak prosedur, leceh. Bila nak mohon macam-macam tanya, nak kena pergi siasat tu, siasat ini, borang itu, borang ini, macam mana kita nak jawab tu Ustaz? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Zakaria ya, dan pihak Jakim lah di atas jemputan untuk bersama pada petang ini untuk berkongsi permasalahan yang berkait dengan zakat ya. Yalah sekarang ni bila sebut zakat ni satu isu yang cukup menarik perhatian masyarakat kita, lebih-lebih lagi dalam tempoh kita menjalani PKP ya. Ramai pihak yang terkesan ekoran daripada COVID ini, PKP, dan itulah mungkin antara perkara yang menarik perhatian kepada masyarakat. Okey, sebelum saya menjawab kepada persoalan tadi, sebetulnya apa yang pasti pengagihan zakat adalah merupakan datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sesuatu yang kita boleh buat-buat ya. Kerana sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Taubah ayat 60, kata 8 asnaf ya. Yang itu jelas kepada kita bahawa pihak 8 asnaf ini saja yang layak untuk mendapat zakat ya. Jadi berdasarkan kepada surah Taubah tadi, maka di situ jelas untuk bagi mereka yang menguruskan zakat ini harus memahami inilah golongan-golongan yang layak untuk mendapat zakat. Itu isu yang pertamalah. Kalau kita lihat mungkin ramai yang keliru antara zakat, sedekah ataupun infak, itu benda yang berbeza. Ya. Kalau zakat hanya kepada 8 asnaf tadi, wajib diserahkan kepada 8 asnaf. Tapi kalau sedekah, infak ni sesiapa boleh pun kepada boleh sesiapa dapatkan ya. So itu antara mungkin faktor yang menyebabkan kata lambat, leceh dan sebagainya. Jadi status ini sebetulnya untuk penerima yang 8 asnaf tadi kan ada dikembangkan. Rekod contohnya ada negeri yang
kembangkan Al-Riqab itu, siapa yang termasuk dalam golongan Al-Riqab ini, situ telah dipandu oleh jawatankuasa fatwa di peringkat negeri. So tak timbul isu salah penyaluran ataupun pihak yang menerima dalam mereka yang tidak layak dan sebagainya. Jadi pada pandangan saya sebetulnya isu ini tak timbullah, kerana yang pertama sekali Ustaz ya. Bila mana menyentuh soal tanggungjawab agensi yang mengurus zakat ini, sudah pastinya integriti itu diambil kira. Ya. Bila integriti, amanah dan tanggungjawab yang telah diberikan oleh pihak kerajaan, ya, pihak berkuasa kepada agensi mengurus zakat ini, sudah semestinya mereka akan memastikan agah itu dibuat kepada golongan yang tepat. Ya. Itu integriti. Kita nak jaga integriti. Yang kedua, kalau kita lihat pelbagai skim yang telah disediakan oleh MAIN ataupun agensi mengurus zakat untuk memastikan mereka-mereka yang tergolong dalam 8 asnaf tadi mendapat hak mereka, sumbangan zakat tadi, maka sudah pastilah kaedahnya berbeza. Kalau skim bantuan segera, datang langsung kita akan bagi, ya, sumbangan segera. Tapi kalau agen-agen bersifat yang berpanjangan, ya, bantuan bulanan contohnya, itu sudah semestinya pihak MAIN ataupun agensi mengurus zakat ini akan menilai pemohon tadi untuk memastikan mereka adalah betul-betul layak. Kan ada juga pihak yang mengambil kesempatan. Mengambil kesempatan maksudnya ada yang datang ke kaunter zakat mohon sumbangan. Mereka parking kereta, pakai kereta Mercedes, parking jauh, jalan kaki. Jadi di situ orang tak nampak. Sebab itu peranan agensi mengurus zakat ini, mereka akan memastikan, kita akan cek betul-betul adakah mereka itu memang termasuk dalam kategori yang wajar, layak untuk menerima zakat. Jadi yang pasti juga Ustaz ya, kita tak nafikan mungkin ada ruang di pihak MAIN ataupun agensi mengurus zakat untuk memperbaiki mana-mana kelemahan yang ada lah. Itu yang pasti ya. Tapi kita yang menjalankan tanggungjawab ini nak memastikan bahawa tugas amanah yang diberikan itu kita akan salurkan kepada mereka yang termasuk dalam 8 asnaf tadi. Tapi dakwaan tu benar tak Ustaz yang kata lambat, susah, renyah banyak orang tu? Dia sebetulnya dia begini, soal lambat, susah itu tak timbul kerana sekarang ni banyak inisiatif yang telah disediakan oleh pihak Majlis Agama Islam Negeri ataupun pihak Baitul Mal, agensi mengurus zakat. Kalau dulu mungkinlah banyak borang terpaksa diisi, ada sampai 8 line, ya. Sekarang ni dah dikurangkan, dah jadi 2 line. Online pun boleh mohon. Tetapi adakah kita nak bila mohon permohonan diterima langsung nak diberi? Kita tak boleh, sebab kita nak pastikan siasat ada dulu. orang mengambil kesempatan. Ada orang mengambil kesempatan di atas. Mungkin bila dah duit zakat tadi semua nak. Kan duit siapa tak nak? Iyalah. Tapi bagi pihak kita nak memastikan adakah dia layak atau sebaliknya. Jadi kemudahan untuk pemohon zakat ini memang telah pun dipermudahkan oleh setiap MAIN lah. Sebab kita pun faham. Ya, kalau dulu mungkin, ya dulu memang mungkin. Tapi sekarang ni dah banyak perubahan berlaku. Dan saya yakin setiap MAIN agensi mengurus zakat memainkan peranan untuk memastikan saluran zakat itu dapat disegerakan sesegera mungkin kepada mereka yang berhak tadi. Maksudnya Ustaz, prosedur, kaedah dan proses dan sebagainya itu dibuat itu bukan bertujuan untuk memberi kesusahan ataupun nak menyusahkan pihak-pihak yang memohon, tetapi adalah bagi memastikan bahawa amanah zakat itu dapat disalurkan kepada pihak yang benar-benar layak dan tidak tersalah dalam membuat keputusan ataupun menyalurkan zakat ni. Zakat ni amanah ataupun harta orang ramai yang mengeluarkan zakat itu, pihak yang membayar zakat itu, dan pihak mengurus zakat inilah adalah orang yang menjalankan amanah dan nak memastikan amanah itu dapat dilaksanakan dengan betul. Dia ada sedikit prosedur dan perkara-perkara yang perlu dipatuhi. Okey, dakwaan seterusnya mengatakan bahawa pusat zakat tidak proaktif, hanya menunggu orang yang memerlukan datang ke pejabat, tapi pihak zakat tidak sendiri turun ke padang mencari mereka yang susah di pulau, di bukit, di gunung, di lautan dan sebagainya. Adakah benar dakwaan seperti itu?
Itu juga satu dakwah yang mungkin kurang tepat lah. Kurang tepat kerana kita boleh bezakan situasi dahulu dengan situasi sekarang. Situasi dahulu mungkin kekangan kita dari sudut mereka yang terlibat dalam agensi muzakat ini tak ramai. Kan kita punya penduduk ramai. Kalau nak turun semua tu mungkin agak mustahil lah. Jadi itu satu keadaan pada waktu itu. Tetapi sekarang ni bila ada kemudahan, maksudnya ada ruang peluang untuk kita mendapat maklumat, pihak agensi muzakat ni memang dia akan turun ke lapangan. Seperti mana kalau kita lihat, kalau tuan-tuan di luar sana, kalau Google ya untuk zakat asnaf ini, pelbagai kaedah ada jejak asnafnya seperti yang diperkenalkan oleh Mawib, mobile jejak asnaf. Jadi pelbagai kaedah yang telah diperkenalkan. Jadi di situ sebenarnya melalui aplikasi-aplikasi telah dibangunkan oleh pihak Ma'in AMZ ini, maka sedang itu akan membantu untuk memastikan mereka yang berkaitan, yang memerlukan tadi dapat dikesan. Cuma mungkin secara langsung kita ni, ialah kita mustahil untuk kita sampai ke setiap kawasan. Tapi menjadi tanggungjawab agensi muzakat untuk turun ke lapangan, mencari mereka yang bermasalah tadi untuk disampaikan sumbangan. Tanggungjawab kita masyarakat sebetulnya. Dengan kemudahan yang ada, dengan aplikasi, dengan produk-produk telah disediakan oleh pihak Ma'in ataupun AMZ tadi, mereka seharusnya dapat membantu permasalahan ini. Maksudnya bila mana permasalahan ini ada dikenal pasti, okey, si fulan ini perlukan bantuan, salurkan maklumat itu kepada pihak Ma'in ataupun Baitul Mal di negeri. Boleh salurkan, dan pihak negeri, pihak Baitul Mal tadi akan langsung tuju kepada mereka yang memerlukan tadi. Itu satu kaedah lah. Kerjasama penting daripada pihak orang ramai ataupun NGO yang dah tahu masalah ini, langsung hubungi pihak Ma'in ataupun agensi muzakat untuk dapatkan sumbangan. Bukan menyatakan bahawa ini mana zakat tak sampai, tak disampaikan, tak turun padan dan sebagainya. Sebab kita dalam jumlah yang ramai, tambah-tambah dalam keadaan sekarang. Jadi adalah penting kerjasama daripada masyarakat. Kita mengharapkan Ma'in mengharapkan, AMZ mengharapkan untuk orang ramai yang ada maklumat ini, tolong sampaikan supaya mereka dapat disantuni. Kata kita boleh bagi sumbangan lah. Jadi itu maksudnya ruang peluang yang ada, dan kita mohon kerjasama daripada semua lah. Jadi kita tak boleh menyalahkan pihak-pihak Ma'in dan juga agensi muzakat. Mereka sebaik mungkin nak menyantuni semua golongan-golongan yang memerlukan bantuan yang sesuai, yang layak untuk mendapatkan zakat tadi. Jadi itulah ruang yang ada. Adakah pihak AMZ ada menjalankan berbentuk kajian dan sebagainya untuk mendapatkan data? Yang penting sebab kita nak menyampaikan bantuan zakat dan sebagainya, ini dia memerlukan kepada data. Dalam setakat pengetahuan Ustaz ni sebagai agensi jauhar yang menyelaras zakat di seluruh negara kita ini, ada tak agensi-agensi yang menguruskan zakat ini mereka mempunyai data yang cukup supaya zakat itu disampaikan tak perlu orang mohon, contohnya kan? Maksudnya mereka tahu dah di komposisi di negeri Kedah, contohnya di daerah Padang Terak, contoh kan, ada berapa jumlah asnaf, maksudnya boleh diberi setakat pengetahuan Ustaz. Sebetulnya dalam konteks ini, untuk data ini, kita setiap negeri dia ada sistem masing-masing. Dan jauhar kita juga bertanggungjawab untuk menyelaraskan sistem tadi supaya nanti data maklumat, data besar kaitan dengan asnaf ini ataupun mereka-mereka yang memerlukan bantuan ini ada di situ. Dan data itu sangat penting untuk memastikan mereka itu layak ataupun tak layak berdasarkan kepada pendapatan. Dan kita juga nak memastikan bahawa tidak berlaku pertindihan menerima sumbangan. Ada mungkin ada ini atas orang mengambil kesempatan. Mohon di wilayah
juga mohon di Selangor. Oh. So dua zakat dia dapat. Dua sumber zakat dapat daripada wilayah dapat, daripada Selangor pun dapat. So itu penting data tadi. Jadi itu memang kita sedang selaraskan sistem tadi. Kerana masing-masing negeri ada sistem yang tadi, ada data tersendiri. Contoh macam IKASIH yang telah dibangunkan, itu juga kita nak dapatkan maklumat penyelarasan supaya mereka yang perlukan tadi bukan sekadar kita selaras di peringkat MAIN ataupun agensi mengundi zakat, tetapi juga dengan JKM ataupun pihak-pihak yang membantu memberi sumbangan kepada mereka-mereka memerlukan. So itu memang perlu ada dan memang ada di setiap negeri dan kita cuba selaraskan. Tapi sekarang ni dalam proses lah sebab kita sistem tu dia berbeza antara negeri, maka untuk kita nak satukan sistem itu memang ambil masa jugalah. Wujud juga di segelintir lah, tidaklah banyak, tapi segelintir masyarakat yang perasaan dia bila dia lebih berpuas hati kalau dia nak sampaikan sendiri zakat dia kepada pihak asnaf ini. Dia macam kurang yakin lah barangkali, ataupun dia rasa memang dia puas hatilah kalau dia dapat zakat dia itu dapat terus disampaikan kepada pihak yang asnaf, golongan yang layak menerima itu. Apa pandangan pihak pengurusan zakat? Ada yang berpandangan begitu, dan kita tak nafikan. Kerana macam kita sendiri, bila kita sampaikan kepada asnaf, kita yakin kita sampai, zakat kita sampai. Betul. Tetapi dalam waktu yang sama, kita kena ingat, yalah dari sudut hukum zakat kita tadi sah, tak ada masalah. Tetapi kita kena ingat, kita ada pemerintah, kita ada peraturan, kita ada undang-undang yang harus kita patuh. Kenapa kita perlu salurkan zakat ini kepada pihak berkuasa yang telah dilantik untuk memastikan sumbangan tadi dapat diselaraskan. Penerima itu seperti saya sebut tadi, penerima itu tidak bertindak. So semua pihak dapat merasa. Kerana mungkin contohnya ustaz bayar kepada CA zakat kan, direct langsung. Tapi dalam waktu yang sama CA ini juga ada dia tersenarai sebagai asnaf di Baitul Mal. So ustaz dah bayar zakat kat dia. Baitul Mal ni bayar lagi zakat kat dia. Kan? Jadi sedangkan ada pihak lain yang sepatutnya dapat tak dapat hak dia. So itu keperluan untuk saluran zakat tadi kita serahkan pihak berkuasa agama yang bertanggungjawab dengan penuh integriti dan sebagainya untuk menyalurkan zakat tadi. Seterusnya kita nak memastikan bahawa apa yang disampaikan itu maksudnya lebih menyeluruh dengan pelbagai asnaf yang perlu. Contoh kalau kita bayar sendiri, kita hanya melihat dari sudut dia ni sangat miskin kan, ataupun kita ni layan kita, sedangkan dari sudut asnaf tu sendiri dia tidak termasuk, dia masih ada ruang, dia terlepas daripada asnaf itu juga yang kita nak kena jaga. Jadi soalan sekarang ni kita harus menaruh kepercayaan kepada agensi mengurus zakat yang telah diberi tanggungjawab mengutip dan mengagihkan, bukan kita agihkan sendiri. Nak mengelakkan penerima tadi dapat diselaraskan di seluruh negara lah, dan seluruh masyarakat dapat menerima hak dia sebagai asnaf tadi. Ada tak kaedah bagi contoh kalau dia pergi ke contoh kalau di wilayah kan Ustaz, kita ambil contoh wilayah PPZ, Pusat Pengurusan Zakat. Dia kata okey, tahun ini zakat dia adalah 5,000 contohnya. Okey. Bolehkah dia mohon, dia kata boleh tak saya nak ambil 2,000, 3,000 bagi PPZ, 2,000 saya nak mohon dengan PPZ untuk saya agih sendiri. Ada tak kaedah macam tu? Itu ada. Memang ada. Ada ya. Boleh dikatakan hampir semua negeri memberi kemudahan itu. Dia panggil wakalah ya. Wakalah. So wakalah maksudnya kita membayar zakat, kita punya zakat yang perlu dibayar 5,000 contoh tadilah ya. Dan dia ada persen dia lah, masing-masing negeri dia berbeza. So ada yang bagi 50%, ada yang bagi 25% daripada 5,000 tadi. Yang sebahagian tadi kita ambil dan kita boleh agihkan sendiri. Itu antara ruang yang diberi, dan mungkin ini nak supaya kita lebih yakin jugalah. Ya, kadang-kadang mungkin kita ada kumpulan sasar kita sendiri kita dah kenal pasti, ataupun mungkin kita bekerjasama dengan pihak-pihak NGO yang selalu turun ke lapangan untuk
mengenal pasti mereka bermasalah tadi, dan mungkin disalurkan ke situ untuk diagihkan kepada golongan asnaf. Cuma kita nak pastikan supaya yang seperti saya sebut tadilah, kita tidak tersalah bagi. Takut nanti zakat kita tu jadi tidak sah karena kita tidak bayar kepada asnaf. Itu yang paling utama sekali. Atas kita punya agak kita saja. Dia ni perlu saja, dibantu kan. Sedangkan kaedah, sebab itu bila mana main tu kan, dia ada perkiraan, itu penelitian kepada permohonan. Yang itu mungkin ambil masa, bukan kata on the spot kita nak bagi. Berarti saya kata bentuk bantuan ni, skim bantuan ni pelbagai. Jadi kalau yang bantuan segera itu memang kita boleh bagilah mungkin RM50 untuk orang yang mohon datang, kita bagi RM50 contohnya lah. So selesai takat tu, ya. Tapi yang lain-lain yang hak bulanan ini kan bila dah ramai penerima, maka sudah semestinya nilainya juga banyak. Bila nilai banyak, tidak semudah itu kita nak buat keputusan. Dia ada jawatankuasa dia, ya. Kita nak menjaga integriti tadi. Sebab kadang-kadang orang komplain juga, masyarakat komplain. Apa duit zakat ni disalahguna dan sebagainya. Kan? Sedangkan itu adalah yang paling kita jaga. Sebab tanggungjawab amanah itu adalah untuk memastikan agihan kepada asnaf, bukan kepada orang lain. Okey. Persepsi yang mengatakan bahawa mungkin kalau bayar pada institusi zakat ini, kebarangkalian duit zakat ini disalahgunakan demi kepentingan politik, demi kepentingan pihak-pihak yang dipertanggungjawabkan menguruskan amanah zakat ini. Jadi macam mana kita nak meyakinkan kepada masyarakat bahawa nilai ataupun integriti pihak pemegang amanah yang menguruskan zakat ini adalah tidak wajar diragui? Seperti yang saya sebut di awal tadi juga, ya, saya sentuh. Maksudnya setiap agihan kepada 8 asnaf. Ya. Dan asnaf itu ada definisinya yang dikembangkan. Ya, yang dikembangkan, dan negeri ada masing-masing pandangan lah. Dan masing-masing pandangan itu maksudnya dirujuk kepada jawatankuasa fatwa di peringkat negeri. Asnaf ini kita nak kembangkan asnaf ini untuk mendapat ni zakat dan sebagainya. Itu dikawal di situ. So tak timbul isu salah guna. Ya. Jadi satu lagi mungkin orang beranggapan ialah dilihat itu sebagai penyaluran yang tidak tepat, ya, untuk politik dan sebagainya. Itu pada saya lah, mungkin salah anggap kita, tafsir kita kepada perkara itu. Sebab setiap perbelanjaan tadi, skim bantuan tadi, bila kita agihkan, ya, dia diaudit sebenarnya. Jangan anggap kita agih itu tanpa audit. Setiap agensi mengurus zakat, ada diaudit. Duit zakat diterima, agihan berapa dan siapa penerimanya, adakah menepati asnaf tadi ataupun sebaliknya. Itu diaudit. Dan kalau silap agihan itu, maka audit akan query. So tak timbul isu salah guna kuasa lah, atau salah guna agihan duit zakat tadi kepada perkara yang tidak sepatutnya. Dari segi tadbir urusnya, Ustaz, bagi nak menjamin tidak berlaku kesilapan dalam pengagihan itu, mekanisme yang macam mana digunakan oleh agensi pengurus zakat ini, agensi yang nak menentukan ini layak tak layak, boleh tak boleh, apa mekanisme yang diguna pakai itu supaya sasaran itu benar-benar dipastikan layak dan tidak berlaku salah dalam membuat keputusan tu? Dia sebenarnya pelbagai mekanisme. Sekarang ni contoh yang kita ada, sistem yang ada, ya, sistem yang ada. Contohnya zakat on touch, contohlah. Di situ dia dah ada data, maklumat penerima asnaf ini, siapa, kawasan mana, berapa anak dia, kan itu dia punya data dah ada di situ. So agihan itu akan sampai kepada orangnya, sehingga nanti mungkin anaknya juga akan mewarisi, bukan mewarisi, maksudnya akan layak menerima untuk pendidikan, ya, gunakan duit zakat, sebab dia memang layak di situ. So itu sistem yang ada. Dan setiap sumbangan yang diberikan itu
boleh dipantau sebetulnya oleh pembayar zakat itu sendiri. Okey. Boleh dipantau duit yang dibayar, ke mana belanjanya, agennya dibuat ke mana, semua itu ada dalam sistem yang dibangunkan oleh kebanyakan negeri dah bangunkan. So saya rasa itu adalah kaedah yang paling berkesan untuk memastikan pemantauan kepada sistem agihan zakat yang ada di Malaysia. Ya, saya ambil contoh yang zakat on touch di Kedah ini memang amat berkesan sehingga setiap saat kita boleh tahu duit zakat masuk berapa dan langsung ke mana perbelanjaan. Jadi kita boleh tahu setiap hari, kita boleh cek sampailah ke akhir tahun kita boleh cek siapa penerimanya juga kita boleh tahu. Daerahnya di sini berapa ramai, karya di sini berapa ramai, kan? Jadi itu kaedah kita boleh kenal pasti tanpa ragu, kita boleh langsung mengetahui duit zakat yang kita dah bayar tadi. So itu sistem yang adalah antara benda yang dibangunkan. Dan sebetulnya dalam hal ini kita di peringkat Jauhar kita ada sambutan bulan zakat peringkat kebangsaan. Ya, di situ kita ada anugerah kepada aplikasi-aplikasi yang dibangunkan oleh pihak MAIN. Kita nak bangunkan apa? Kita nak memberi pengiktirafan kepada pihak MAIN melalui anugerah inovasi yang dibangunkan. Inilah yang kita melihat apakah kaedah yang digunakan pakai oleh pihak MAIN, AMZ untuk memastikan urus takbir zakat ini dapat memberi kepuasan lah kepada masyarakat terutamanya yang banyak keliru tentang agihan zakat. Tak puas hati dengan agihan zakat lah. Bila kutip zakat nak cepat, bila agih lambat. Sebenarnya tak timbul lambat. Isunya di sini adalah integriti yang paling utama. Sebab kita dah ada garis panduan di situ. Okey, ini soalan saya secara peribadi lah pada Ustaz kan. Kita memperkatakan pihak yang menguruskan zakat memperkatakan kita ada sistem yang canggih, yang baik, dapat mengesan dan sebagainya. Apabila pihak-pihak tertentu, pihak NGO contohnya kan, pergi berjumpa dengan mereka yang susah, dengan rumah yang usang, tak ada pakaian, makan pun susah. Jadi diviralkan pula seumpama isu seperti ini. Jadi dia memberi persepsi bahawa zakat itu tidak sampai kepada mereka. Jadi macam mana kita nak memberi penjelasan tentang isu seperti ini, Ustaz? Itulah saya kata tadi, ada orang mengambil kesempatan, ada orang mengambil kesempatan. Contohlah beberapa isu yang telah diviralkan sebelum ini. Sebetulnya yang berkenaan dah pun termasuk dalam senarai penerima sumbangan, dan dah pun ditawarkan oleh pihak agensi mengurus zakat. Rumah dah dikenal pasti rumah yang dia tinggal sekarang ni tak sesuai untuk pindah rumah, tapi tak mau. Kenapa dia tak mau? Kekal dengan kehidupan itu sebab kebiasaan mungkin masalah yang kita kenal pasti adalah mereka mencari ruang, peluang untuk terus mendapat menerima bantuan pihak yang lain. Jadi di situ dia ada dua kesempatan. Kesempatan diambil oleh kedua-dua pihak lah, penerima dan juga penyumbang. Kan? Jadi sebenarnya kita agensi mengurus zakat memang kita dah dia termasuk dalam senarai. Yang tak timbul isu tak diberi perhatian, tak diberi bantuan. Memang dia dalam senarai. Jadi kita pun nasihatkan di sini supaya pihak di luar sana jangan terlalu mudah untuk kita simpati, memberi tohmahan yang tak tepat lah kepada agensi mengurus zakat. Yang kadang kita menerima berita-berita yang ditularkan itu sebagai sesuatu yang tepat, kerana
yalah mungkin itu satu ruang yang ada untuk kita turut membantu. Pihak-pihak lain membantu bukan zakat. Mungkin derma, infak dan sebagainya. Tetapi jangan kita menggunakan maklumat itu sebagai satu tomahan kepada main agensi zakat ni tidak menjalankan kerja ataupun terlepas pandang pilih kasih dan sebagainya. Betul. Itu benda yang kita kena pendiriannya ialah kita tidak menghalang pihak-pihak yang nak sama-sama membantu, memberi bantuan, memberi sokongan dan sebagainya. Tetapi ialah apa yang kita harapkan masyarakat di luar sana ialah kita tidak membuat penilaian secara sepintas lalu ataupun dengan maklumat yang separuh masa menyebabkan kita telah menular satu fitnah kepada agensi-agensi yang pihak-pihak berwajib yang menurunkan zakat ini seolah-olah mereka tidak menjalankan tugas ataupun amanah yang diberikan dengan sempurna. Baik, kita sudah berada di penghujung rancangan kita ni Ustaz. Mungkin di akhir rancangan ini mungkin Ustaz nak share dalam 1 minit atau 2 minit usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak Jauhar dalam nak memastikan sistem pengurusan zakat di negara kita ini terus mendapat kepercayaan semua. Okey, terima kasih ya. Untuk perkara ini sudah semestinya kita Jauhar sebagai di peringkat persekutuan bertanggungjawab untuk menyelaras dalam urusan zakat. Dan kita kena ingat bahawa zakat ini di bawah tanggungjawab negeri masing-masing. Jadi perkara itu di bawah tanggungjawab negeri, itu hak negeri nak menguruskan. Tinggal lagi kita menyediakan pelbagai modul panduan kepada semua main AMZ sebagai satu proses untuk nak menyelaraskan segala perkara yang berkaitan dengan zakat. Contohnya macam data tadilah, itu penting. Walaupun ada juga keadaan kita nak mendapatkan data maklumat zakat ini agak sukar juga ya. Tetapi itu proses yang kita lakukan untuk memastikan maklumat itu semua ada di peringkat federal. Karena kadang-kadang orang akan bertanya pada Jauhar lah untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan data zakat negeri ini berapa, kutipan zakat berapa, agihan berapa. Iaitu kita sedang bangunkan untuk kita share dengan masyarakat. Kutipan agihan yang berlaku di setiap negeri. Itu yang kita cuba uruskan kerana sesuai dengan tanggungjawab yang ada dan sesuai dengan kuasa yang ada, sesuai dengan peruntukan undang-undang yang ada. Kita tak boleh nak melampaui daripada itu. Tetapi alhamdulillah kita setakat ini Jauhar dengan hubungan dengan MAIN dan AMZ memang cukup rapat dan kita pun saling membantu, dan apa yang Jauhar lakukan bila mana ada sumbangan yang berkaitan dengan zakat, kita akan uruskan secara bersama. Semua negeri akan dapat manfaat yang sama. Sebab kita ada forum kita bersama untuk kita bincang, kita selaraskan. Dan maksudnya setiap program yang kita lakukan secara bersama, kadang-kadang kita bergilir-gilir Contohnya konvoi kembara zakat kita akan adakan bersama dan kita akan buat kutipan bersama. Dan kita akan sumbang ke negeri yang menjadi tuan rumah pada waktu itu untuk kita sumbangkan duit yang disumbangkan oleh setiap negeri. Itulah kesepakatan yang ada dan kita harapkan itulah yang akan berterusan untuk memperkasakan urusan zakat di Malaysia. Dan satu lagi saya nak ingatkan kepada masyarakat di luar sana, dalam kita menyebarkan maklumat, berkongsi maklumat, pastikan maklumat itu maklumat yang tepat. Kerana kita bimbang ia akan menimbulkan fitnah yang cukup besar kepada pihak MAIN, kepada agensi zakat tidak menjalankan kerja, sedangkan kita dah melaksanakan tugas dan menjadi tanggungjawab kita bersama untuk memastikan perkara ini dapat diatasi bila kita menyalurkan maklumat. Bukan kita menyalahkan, kita menyalurkan maklumat kepada pihak MAIN, AMZ, tak salah. Dan kita mengharapkan itulah sebab kita nak pihak yang lain itu turut membantu. Turut membantu untuk memastikan mereka yang memerlukan bantuan ini dapat disantuni semua sekali. InsyaAllah. Okey, terima kasih banyak kepada Ustaz Roslan atas penjelasan zakat lambat. Itu tajuk yang kita kupas dan bincangkan hari ini. Lambat mungkin persepsi sebab ialah orang yang nak menunggu, ni memang rasa lambat Ustaz. Kan tunggu tarikh nak buka puasa, tarikh bila PKP nak berakhir rasa lama Ustaz. Tunggu tarikh nak menikah umpamanya rasa lambat. Tunggu tarikh nak raya memang lambat. Yang menunggu ni memang akan rasa lambat.
Begitulah juga dengan zakat ini. Mohon jadi pihak bertanggungjawab perlu sedikit masa untuk menjalankan siasatan maklumat lanjut dan sebagainya. Ambil masa, itu kita akan jadi rasa lambat. Terima kasih kepada rakan-rakan yang turut menyaksikan pada petang ini. Terima kasih kepada Muhammad Zahiruddin Ibrahim. Masya Allah, ya Allah kayakan kami agar kami dapat mengeluarkan zakat kepada mereka yang memerlukan. Amin ya rabbal alamin. Amir Hakim, terima kasih. Alhamdulillah. Abdullah, terima kasih bersama Firdaus Abdul Rahman. Kopiah Him, volume tak kuat, dia kata. InsyaAllah kita kuatkan dah tadi, insyaAllah. Mudah-mudahan selamat semua, insyaAllah yang sama menonton. Sekali lagi terima kasih Ustaz Ruslan Said, Ketua Pengarah Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Johor, kerana sudi menjadi tetamu. InsyaAllah kita jumpa lagi segmen Tanya Jakim pada siri yang akan datang. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بكل